Hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton sekalian. So, hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua tentang satu tajuk berkaitan dengan kanak-kanak, iaitu gangguan seksual terhadap kanak-kanak. So, sebelum saya terus kepada video, saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Fatimatul Zahra binti Muhti dan saya merupakan pelajar semester 8 daripada ISMP Bimbingan dan Kaunseling. So, video kali ini saya akan bawakan di bawah subjek psikologi dan perkembangan kanak-kanak. So, stay tune dan selamat menonton. Jika anda melihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh Berita Harian, sebanyak 1,721 kes yang telah dilaporkan daripada bulan Januari sehingga bulan Jun, iaitu selama 6 bulan ini, kes berkaitan dengan jenayah seksual semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Ini adalah kes yang telah dilaporkan, ya. Ini tidak termasuk kes-kes yang belum dilaporkan. Manakala dalam kajian yang telah dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit pada 2019 menyatakan bahawa Malaysia merupakan tangga ke-23 daripada 60 negara yang cuba untuk berusaha untuk melindungi kanak-kanak daripada terjebak dalam kes jenayah gangguan seksual ini. So korang pernah dengar tak kanak-kanak menjadi mangsa gangguan seksual? Persoalannya, siapakah kanak-kanak di sini? Kanak-kanak adalah merupakan individu yang berumur 18 tahun ke bawah yang termaktub dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan Akta Kanak-Kanak 2001. So, apa pula maksud gangguan seksual? Gangguan seksual adalah sebarang kelakuan yang berunsurkan seksual yang tidak diingini, sama ada secara lisan, bukan lisan, fizikal, psikologi, visual dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang yang waras menjadi tersinggung, menjadi terhina, menjadi tertekan disebabkan kelakuan yang di atas itulah. So, sebagai contoh yang saya berikan adalah kes kanak-kanak yang dirogol, ataupun kanak-kanak yang dicabul, ataupun kanak-kanak yang didera. Itu adalah kanak-kanak yang dimaksudkan di bawah kes jenayah seksual. So, anda mesti tertanya-tanya, kenapa pemangsa boleh berkelakuan yang melanggar norma-norma masyarakat ini? So, antara penyebabnya adalah satu, disebabkan pemangsa ini mempunyai masalah dari segi mental yang memerlukan rawatan lah. Dan sebagai contoh yang saya berikan kepada anda semua, iaitu baru-baru ini ada kanak-kanak yang telah dilaporkan telah dicampak daripada tingkat 3 oleh datuknya, iaitu warga Nigeria, yang mana kegagalan datuknya ini cuba untuk merogol kepada kanak-kanak tersebut dan ibunya. Kes yang kedua pula adalah kes kanak-kanak yang berusia 8 tahun yang diumpan gula-gula dan kanak-kanak itu dibawa ke satu pondok di hutan dan dirogol, dan pemangsa yang berumur 25 tahun telah memberikan dia RM5 dan berkata kepada kanak-kanak tersebut untuk mendiamkan dirinya, dan apabila kanak-kanak tersebut pulang ke rumahnya, dia menceritakan kepada penjaganya, dan lalu penjaganya itu membuat laporan. Kedua kes ini persamaannya ialah pemangsa tersebut mempunyai masalah dari segi mental lah, dan dari segi psikologikalnya tidak bekerja ataupun tidak berjalan dengan baik. Yang kedua pula adalah pemangsa mempunyai perasaan ingin tahu terhadap seksual. Sebagai contoh kes yang telah dilaporkan di Dungun baru-baru ini, iaitu kes kanak-kanak yang berusia 12 tahun telah dirogol sebanyak 5 orang lelaki sewaktu kanak-kanak ini menaiki motor untuk mengambil ibunya di pasar malam. Pada waktu kejadian itu, kanak-kanak ini menaiki motor dan dihimpit oleh 2 orang lelaki yang menaiki motor, lalu dibawa ke satu tempat yang sunyi dan dia memanggil kawan-kawannya yang lain untuk merogol kanak-kanak tersebut. Apabila kita melihat kepada situasi ini, pemangsa mempunyai perasaan ingin tahu apa itu seksual, bagaimana perasaannya dan bagaimana merasainya perbuatan itu. Jadi perasaan ingin tahu itu menyebabkan pemangsa-pemangsa ini mengambil keputusan untuk merogol kanak-kanak tersebut. So, apabila kita merungkai kepada bagaimana pemangsa ini melakukan seperti itu, jadi mesti ada apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah gangguan seksual ini semakin berleluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bicarakan tentang jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak, perlu diketahui, kita perlu memahami bahawa ini adalah salah satu jenayah yang semakin meruncing di dalam masyarakat kita, terutama sekali di dalam negara kita, dengan beberapa siri kes yang telah pun kita maklumi. Telah pun ada beberapa kes sejak kebelakangan ini yang menjurus kepada senario-senario kepada jenayah seksual di kalangan kanak-kanak.
keperluan kepada ibu bapa ataupun tindakan daripada pihak ibu bapa perlulah diberikan keutamaan dalam menangani masalah seksual di kalangan kanak-kanak, dan juga perlu menitik beratkan perkara ini untuk dari segi pengesanan di peringkat awal supaya langkah-langkah berikutnya dapat diambil. Dan untuk makluman semua, apabila kita berdiskusi mengenai dengan jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak ini, ada salah satu agensi ataupun saluran yang boleh diberikan penekanan ataupun boleh membantu untuk masalah seksual dalam kalangan kanak-kanak ini adalah melalui pasukan perubatan psiko perubatan PPKP yang mana yang ini ada stasiun perubatan ini, pasukan stasiun perubatan ini berada ditempatkan di hospital-hospital dan boleh dimaklumkan kepada mereka untuk menyalurkan bantuan dari segi sokongan emosi, tindakan penguasaan undang-undang untuk saluran berikutnya dan sebagainya. Jadi adalah dimaklumi kepada kita bahawa di peringkat kita untuk sama-sama kita berganding bahu mencegah masalah jenayah seksual di kalangan kanak-kanak ini, terutama dari segi pengesanan di peringkat awal, dan seterusnya mengambil tindakan supaya impak yang lebih besar dapat dielakkan, terutama di impak dari segi psikologi kepada kanak-kanak dan seterusnya dari segi pembelajaran mereka pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan isu yang terkini tentang gangguan seksual terhadap kanak-kanak, bagi pendapat saya ianya tidak wajar berlaku di kalangan manusia sehingga kini. Kalau kita lihat kembali apakah yang berlaku terhadap seksual kanak-kanak ini terlalu sangat-sangat teruk lah. Antaranya kita lihat kembali, saya pernah baca satu keratan akhbar, berita harian, pedofilia, gangguan mental, yang menceritakan bagaimanakah penyakit ini berlaku kepada sesetengah manusia. Antara salah satu sebab orang yang melakukan pedofilia ini dilanda terkena kepada orang yang jenis kaki porno ataupun suka menonton video-video porno, dan kemudiannya mungkin masa dia kecil dia pernah dirangsang. Jadi peranan sebagai ibu bapa untuk menjauhkan diri anak-anak daripada berlaku perkara begini adalah salah satunya ialah ibu bapa seharusnya tidak mengupload gambar anak-anak dalam keadaan auratnya terbuka ataupun dalam keadaan anak-anaknya yang menyebabkan aurat tersebut terangsang. Orang yang melihat itu dia rasa terangsang dan pelbagai lagi. Jadi bagi saya perkara ini kita boleh cegah melalui tindakan yang sewajarnya yang dilakukan oleh ibu bapa yang berada di rumah lah, maksudnya. Sebab itulah kalau statistik menunjukkan daripada bulan Februari saya sehingga bulan Ogos mencatatkan 1721 kes di Malaysia sahaja tentang gangguan seksual kanak-kanak. Dengan itu saya menentang dan sekeras-kerasnya lah. Dan menurut agama Islam itu sendiri, perlakuan begini adalah perlakuan yang melanggar batasan agama syariat Islam itu sendiri. Assalamualaikum. Pada masa kini, isu tentang gangguan seksual terhadap kanak-kanak semakin meningkat. Pada pendapat saya, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dengan mengajar kanak-kanak tentang private part mereka. Contohnya seperti punggung, peha, dada, mulut dan sebagainya, supaya mereka dapat belajar bagaimana apa perlu mereka respon apabila private part mereka ini disentuh oleh orang yang tak dikenali ataupun orang yang dikenali. Hal ini supaya kita dapat sama-sama mencegah kes ini daripada terus meningkat demi generasi akan datang. Okey, secara kesimpulannya, setiap organisasi perlu memainkan peranan. Tak kira lah masyarakat ke, ibu bapa ke, keluarga ke, guru-guru ke, perlu memainkan peranannya sebab kita tidak tahu siapa pemangsa yang terdekat dengan kita. Mereka memerhati mangsanya dari jauh. So kita tidak tahu siapakah mereka sebenarnya ataupun yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. So kita perlu ambil action start daripada sekarang lah. Itu sahaja daripada saya. So saya berterima kasih kepada semua kerana telah meluangkan masa anda untuk melihat perkongsian saya pada hari ini.